Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Semua berada dalam keadaan sihat ke? Harap-harap semua berada dalam keadaan sihat ya. Okay, baik, amin, sama-sama kita doakan ya. Okay, baik, untuk subjek sejarah untuk minggu ini iaitu minggu yang ke-13, kita masuk unit 5 boleh ya. Tajuk dia adalah mengenai zaman air batu. Boleh? Zaman air batu. Okey. Apa maksud zaman air batu ni? Zaman air batu. Air, lepas tu batu. Maksud dia air yang dah jadi keras. Air yang dah jadi keras macam batu. Itu namanya zaman air batu. Ataupun boleh kita panggil sebagai zaman ais lah. Senang cerita zaman ais kan. Senang cerita kita panggil zaman ais je. Okey. Kita tengok dekat muka surat 58. Boleh buka buku teks masing-masing ya. Tengok buku teks masing-masing muka surat 58. Kalau kita tengok dekat gambar ni, apa yang kita faham? Dekat gambar tu gambar apa tu? Siapa tahu tu gambar apa? Gambar binatang apa tu? Gambar gajah. Gambar gajah. Kat mana nak tengok gajah ni? Dekat zoo negara ada. Siapa nak tengok gajah, boleh pergi zoo negara. Kat situ ada gajah. Tapi gajah yang ada dekat gambar ni, gajahnya lain sikit. Tengok, dia ada bulu. Kalau gajah dekat zoo negara, dia tak ada bulu. Kulit dia semua kan. Gajah dia pun warna kelabu. Kalau gajah yang kat sini, berbulu dan berwarna coklat. Lepas tu gading dia tu pula panjang. Gading tu apa gading? Gading tu yang dekat belalai dia tu warna putih tu, yang macam taring tu, yang panjang tu. Kita tak panggil dia taring. Kita panggil dia gading. Kita panggil gading. Gajah ni nama dia bukan gajah semata-mata. Dia ada nama lain dia, iaitu gajah mammoth. Gajah yang hidup dekat kawasan sejuk. Kawasan sejuk dan berais. Okey. Nanti kita cerita dengan lebih detail ya. Okey. Tengok muka surat sebelah. Tadi gambar gajah. Yang ni pula gambar macam beruang pun ada kan. Satu lagi tu macam harimau. Betul? Tapi harimau dia lain sikit. Okey, harimau ni nama dia apa? Harimau lah. Memang harimau. Tapi dia adalah harimau yang hidup di kawasan yang bersalji ataupun kawasan yang ada ais. Macam tu juga dengan beruang. Tapi kat gambar ni beruang dia warna coklat. Ada setengah tu yang kat tempat salji ni beruang dia warna putih. Kita panggil dia sebagai beruang kutub. Dia beruang ni dia ada nama lain dia. Nanti saya bagi tahu nama lain dia. Nanti kita tengok. Dekat muka surat seterusnya ada, nanti bagi tahu. Okey, ini antara hidupan lain yang hidup dekat kawasan berais ataupun kawasan salji ataupun kawasan zaman air batu. Okey, kita tengok muka surat sebelah pula. Muka surat 60. Kenali zaman air batu. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal. Disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Zaman ini berlaku dalam tempoh yang lama. Penurunan suhu maksud dia. Dia kata kat sini penurunan suhu. Suhu tu contoh suhu sekarang adalah 35 darjah Celsius. Suhu dia turun. Kalau turun bermakna dia makin ke
ke bawah, bukan ke atas. Dia makin ke bawah. Daripada 35 jadi 30, jadi 25, jadi 20, jadi 15, jadi 10, sampailah jadi negatif. Bila jadi suhu negatif itulah yang jadi daripada air tu boleh jadi ais. Suhu negatif itulah. Sampai tahap suhu negatif yang boleh membuatkan air boleh jadi ais. Okey, tengok. Pada zaman air batu akhir. Dia nak bagi tahu tempoh yang dah nak dekat hujung-hujung zaman ais tu berlaku proses penggelesiran atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Suhu bumi meningkat pula. Daripada 35 tadi, dia bukan menurun, dia menaik pula. 35 naik jadi 40. Jadi 45, jadi 50. Itu maksud dia menaik. Pencairan air batu menyebabkan paras air laut jadi meningkat. Bila dia mencair, ais yang cair tu dia akan jadi air. Bila jadi air, jadi makin banyak lah air, betul tak? Air laut jadi makin banyak. Contoh macam kita minum air. Kita minta air dekat kedai, minta air Milo air 1, dia bagi Milo yang ada ais, betul tak? Tapi air tu kita biar je. Air tu penuh tu, kita biar je. Kita biar je lama-lama, kita tak minum pun. Sebab tu ais yang ada dekat dalam air Milo kita tu dia mencair. Bila dia mencair, air tu jadi makin banyak, betul tak? Nanti lama-lama dia akan melimpah. Macam tu jugalah dengan zaman air batu ni. Ais mencair. Kemudian paras air laut dia jadi makin tinggi. Okay, tengok dekat glosari. Penggelesiran. Situ dia ada bagi tahu maksud penggelesiran. Bongkah air batu yang besar bergerak perlahan-lahan dan mencair ke permukaan bumi. Nampak? Contoh proses dia dalam bulatan gambar tu. Ais tu dia jatuh, dia cair. Okey. Dan seterusnya kala. Kala iaitu masa dan juga waktu. Masa iaitu satu unit tertentu, unit ukuran lah. Nama dia kala. Satu unit ukuran. Dia guna tempoh masa dan juga waktu. Yang seterusnya kala countner, iaitu zaman. Zaman ni bermula pada bila. Itu unit ukuran juga, tapi unit ukuran untuk zaman. Okay, yang seterusnya epoch, iaitu sub unit. Sub unit masa, iaitu tempoh masa. Nama istilah saintifik dia adalah epoch. Dari 70 juta tahun dahulu hingga kini. Okay, tengok seterusnya. Dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Ini menurut kepada pengkaji lah. Dia kata zaman air batu ni berlaku sebanyak 5 kali. Maknanya ada 5 kali dunia ni berlaku penurunan suhu. Ada 5 kali berlaku dunia ni menjadi ais. Okay. Zaman air batu akhir berlaku pada kala countner yang dibahagikan kepada 2 epok, iaitu Pleistocene dan juga Holocene. Tadi dikata 5 kali kan. Zaman air batunya akhir, iaitu yang akhir lah, yang kelima tu, yang last tu, dia berlaku pada kala countner yang dibahagikan kepada 2 epok. Kala countner tengok sebelah tadi, 2.5 juta tahun yang lalu. Tahun yang lalu, 2.5 juta tahun yang lalu. Itu yang akhir lah. 2.5 juta tahun yang lalu. Kita tak hidup lagi waktu zaman tu kan. Tak tahulah kan. Tapi ini adalah menurut pengkaji. Itu last berlaku. 2.5 juta tahun yang dulu. Dia ada 2 epok. 2 epok kira maksudnya ada 2 fasa lah. Ada 2 masa berlaku. Ada 2 fasa. Okay.
Epok yang pertama iaitu epok Pleistocene. Suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilutupi dengan air batu. Suhu bumi rendah waktu tu, banyak kawasan-kawasan jadi ais. Manusia mula mengetahui cara membuat api. Waktu tu manusia dah tahu cara nak buat api dekat tempat yang sejuk tu. Okey, untuk yang fasa kedua punya, epok Holocene. Suhu bumi mula meningkat. Suhu bumi mula meningkat. Meningkat maksudnya makin panas. Air batu mula mencair. Ais tadi mula dah cair, nak jadi air dah. Kemudian bila dah jadi air, paras air laut jadi makin meningkat. Okey, ingat dua benda ni. Zaman air batu yang last tu dia mempunyai dua fasa. Dua proses. Mula-mula dia jadi ais, kemudian dia mencair. Okey. Tengok muka surat sebelah pula. Okey, garis masa zaman air batu akhir berlaku pada kala container pada epok Pleistocene dan juga epok Holocene. Kala container dia berapa? Kala container dia 2.5 juta tahun yang dulu. Okey. Kat sini dia nak cerita mengenai hidupan. Hidupan yang ada pada zaman air batu. Itu nama saintifik untuk beruang tadi tu. Kalau kita tengok gambar, kalau kita tengok binatang tu kita panggil beruang je. Tapi dia ada nama lain dia. Sloth nama dia. Itu gajah tu. Nama dia mammoth. Ataupun kita panggil gajah mammoth lah, senang kan. Ini haiwan yang hidup waktu itu. Satu lagi, harimau bertaring lengkung. Ini tiga ni adalah haiwan yang hidup waktu zaman itu. Okey. Ini antara uji kaji lah. Macam yang saya bagi tahu contoh air Milo tadi. Kalau awak nak cuba buat contoh uji kaji, awak boleh tiru yang sini. Ambil satu ais tu awak warnakan, letak watercolor ke apa ke, letak dalam cawan, kemudian awak tunggu dia cair. Tengok macam mana proses pencairan dan juga paras air tu jadi meningkat. Sini kita boleh tengok. Okey, baik. Rasanya setakat itu saja untuk minggu ini. Saya harap kamu faham. Okey, saya nak awak buat sedikit latihan. Saya nak awak salin Saya nak awak salin maksud zaman air batu. Okey, itu soalan pertama. Maksud zaman air batu. Kemudian saya nak awak buat 2 epok zaman air batu akhir. Itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3, saya nak awak buat kala Kautena untuk zaman air batu yang akhir. Kala Kautena dia berapa? Okey, buat 3 soalan tu, tulis dekat buku tulis. Kalau tak ada buku tulis, tulis dekat kertas. Nanti bila dah buka sekolah, tampal dekat buku ya. Okey, baik. Saya nak awak siapkan yang tu ya. Sekian, itu sahaja untuk minggu ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.